Selamat datang Program Toward Excellence in SPN 2021. Selamat sejahtera. Pada hari ini, kita akan belajar unit 9, iaitu pembetolan kesilapan bagi kesilapan tidak ketara dalam tingkatan 4 prinsip perakaunan. Tajuk ini disampaikan oleh saya, iaitu Cikgu He dari SMK Chung Hua, Sibu. Objektif pembelajaran hari ini terdiri daripada 1. Mengenal pasti jenis kesilapan tidak ketara. Nombor 2. Membuat pembetolan bagi kesilapan tidak ketara ke dalam jurnal AM. Sebelum mula pembelajaran kita terhadap kesilapan tidak ketara, marilah kita tengok berapa soalan SPN tahun lepas yang pernah keluar soalan kesilapan tidak ketara. Soalan-soalan ini anda boleh dapat daripada guru prinsip perakaunan sekolah anda, ataupun kamu juga boleh ambil gambar sekarang untuk buat sebagai latihan tambahan selepas ceramah hari ini dan kajikan jawapan dia bersama dengan guru prinsip perakaunan sekolah anda. Bersedialah mula. Soalan pembetolan kesilapan tidak ketara agak popular untuk beberapa tahun berdekatan ini. SPN 2016 dia pernah keluar di soalan 6. Lepas tu SPN 2017 soalan kesilapan tidak ketara telah keluar lagi secara berturut-turut dari 2016 sampai 2017. SPN 2019 keluar sekali lagi tajuk pembetolan kesilapan tidak ketara lagi. Dalam masa tempoh 4 tahun sejak 2016 hingga 2019 sudah terkeluar 3 kali dalam SPN. Ini menunjukkan tajuk ini betapa penting untuk kamu menguasaikannya dengan sebaiknya boleh. Tak mau buang masa lagi, marilah kita mulakan dengan maksud kesilapan tidak ketara. Kesilapan tidak ketara ialah sejenis kesilapan yang berlaku tetapi tidak memberi sebarang kesan terhadap keseimbangan duga. Sebagai contoh, kita punya imbangan duga di sini telah menunjukkan kedua-dua belah jumlah dia adalah sama, iaitu dia memberi gambaran yang adalah imbang. Namun kalau kamu perhatikan dengan betul-betul, di dalam imbangan duga ini, butir dia dan amal dia tidak menunjukkan kedudukan yang tepat. Jadi, dia telah berlakunya kesilapan tidak ketara. Okey, kita sekarang mula kajikan jenis-jenis kesilapan tidak ketara. Kesilapan tidak ketara dibahagi kepada 6 jenis, iaitu kesilapan ketinggalan satu urus niaga, kesilapan komision, kesilapan prinsip, kesilapan amal, kesilapan terbalik, ada kesilapan songsan, dan terakhir adalah kesilapan saling mengimbangi. Kesilapan tidak ketara yang pertama, iaitu kesilapan ketinggalan satu urus niaga, ialah sejenis kesilapan di mana urus niaga
yang berlaku langsung tidak direkodkan dalam mana-mana buku catatan pertama dan ledger. Mungkin terlupa direkodkan ataupun tertinggal direkodkan. Contoh-contoh kesilapan ketinggalan satu urus niaga ialah pemilik membawa masuk perabot bernilai RM100 untuk kegunaan perniagaan tetapi tidak direkod dalam mana-mana buku. Inilah kata kunci telah menunjukkan tidak direkodkan iaitu tertinggal direkodkan. Contoh yang nombor 2 adalah pemilik mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri tetapi terlupa direkodkan. Memang dalam ayat dia akan cakap tidak direkod, terlupa direkod untuk menunjukkan dia masih belum direkodkan. Kesilapan tidak kedaran yang kedua ialah kesilapan komisen. Kesilapan komisen ialah sejenis kesilapan di mana apabila urus niaganya direkod adalah direkod dalam akaun yang salah. Contohnya saya mau rekod dalam akaun A tapi tersilap tulis akaun B. Namun kesilapan komisen ini berlaku adalah di bawah pengelasan akaun yang sama. Yang itu contohnya hasil salah masuk sebagai hasil ataupun aset salah masuk dalam aset. Itulah dipanggil pengelasan akaun yang sama. Dia masih di dalam kelompok yang sendiri. Dia tidak keluar pergi ke rumah orang lain. Okey? Kesilapan dia masih di sendiri punya kawasan. Kesilapan tidak kedaran yang ketiga ialah kesilapan prinsip. Kesilapan prinsip ini berlaku apabila kita merekodkan urus niaga dalam akaun yang salah di bawah pengelasan akaun yang berbeza. Maksud pengelasan akaun yang berbeza di sini ialah kategori akaun yang tidak sama, contohnya belanja tersalah masuk dalam aset. Okey, marilah kita tengok slide yang seterusnya untuk tengok perbezaan antara kesilapan komisen dan kesilapan prinsip yang lebih kurang sama maksudnya. Kesilapan komisen dia adalah salah rekod dalam pengelasan akaun yang sama. Ia adalah tidak sama dengan kesilapan prinsip. Dia juga salah rekod, tetapi dia adalah dalam pengelasan akaun yang berbeza. Marilah kita kaji apa maksudnya pengelasan yang sama dan pengelasan yang tidak sama. Sebagai contoh, insurans sebagai belanja telah salah rekod dalam belanja sewa. Hasil diskaun diterima telah salah rekod sebagai hasil komisen diterima. Aset bukan semasa perabot telah salah rekod dalam aset bukan semasa kelengkapan. Dan akaun belum bayar kedai ahli telah salah rekod sebagai akaun belum bayar ahli enterprise. Di sini semua pengelasan dia adalah sama, iaitu belanja salah masuk belanja lain ataupun hasil masuk ke hasil lain. So ini adalah maksudnya pengelasan akaun yang sama. Bagi kesilapan prinsip pula, sebagai contohnya belanja membaiki kenderaan telah salah rekod ke dalam aset bukan semasa kenderaan. Inilah dipanggil dua-dua pengelasan yang tidak sama, iaitu belanja telah rekod sebagai aset. Ataupun diskaun diterima sebagai hasil, kita salah masuk dalam belanja diskaun diberi. Promosi sebagai belanja telah disalah masuk sebagai ambilan sebagai akaun kontra bagi modal.
Kesilapan tidak ketara yang seterusnya ialah kesilapan amal. Masuk untuk kesilapan amal di sini ialah amal yang salah direkodkan daripada amal yang sepatutnya. Iaitu amal yang kita tulis salah lah. Dua jenis kesilapan amal akan berlaku di sini, iaitu amal terlebih rekod. Sebagai contoh, RM10, kita salah tulis RM100. Dan satu lagi adalah amal terkurang rekod. Yang itu di mana amal yang tulis itu terlalu kecil, iaitu RM100, saya salah tulis RM10. Kedua-dua ini sama adalah amal ditulis dengan salah. Hanya beza terlebih atau terkurang sahaja. Contoh-contoh kesilapan amal yang tadi kita cakap ada terlebih dan terkurang, betul? Okey, kita tengok contoh untuk amal yang terlebih rekod. Contohnya pembayaran sewa RM1,000 telah silap rekod sebagai RM10,000 dalam buku tunai dan pindah ke ledger dan sebagainya. So, itulah menunjukkan RM1,000 terlebih rekod jadi RM10,000. Telah lebih RM9,000 direkodkan. Dan kesilapan amal yang nombor 2 is terkurang rekod. Contohnya, membeli komputer bernilai RM1,800 secara kredit daripada syarikat ABC telah direkod sebagai RM1,080. Dari kesilapan ini, kita dapati amal yang direkod terkurang RM720. Kesilapan tidak ketara yang seterusnya ialah kesilapan terbalik. Ataupun kita juga panggilnya sebagai kesilapan songsang. Kesilapan terbalik ini berlaku apabila catatan debitnya telah direkodkan di bahagian kredit, manakala catatan kreditnya pula telah direkodkan di bahagian debit. Maksudnya, debit salah masuk ke kredit, kredit salah masuk ke debit. Dua-dua telah terpakai secara terbalik. Kamu boleh bayangkan, kamu ada sepasang kasut. Satu kiri, satu kanan. Di mana kamu telah terpakai kasut kiri ke kaki kanan. Dan kasut kanan itu tersalah pakai ke kaki kiri anda. Jadi, itulah maksudnya terbalik pakailah. Contoh-contoh kesilapan terbalik. Nota kredit RM100 diterima daripada pembekal telah didebit dalam akaun pulangan belian dan dikredit dalam akaun belum bayar. Biasanya nota kredit digunakan apabila pulangan barang niaga berlaku. Dan terima nota kredit maksudnya pulangan belian telah berlaku. Sebab terima bil maksudnya kita sedang beri sesuatu, bayar sesuatu. Jadi, apabila pulangan belian berlaku, ingat barang yang diberi rosak akan dibulang keluar. So, keluar di kredit. Jadi, catatan buku untuk contoh ini, urus niaga ini adalah debit akaun belum bayar, kredit akaun pulangan belian baru betul. Jadi, inilah maksudnya kesilapan terbalik telah berlaku, iaitu debit salah masuk ke kredit dan kredit salah masuk ke debit. Kita tengok contoh yang nombor 2. Diskaun diberi RM200 telah didebit dalam akaun belum terima dan dikredit dalam akaun diskaun diberi. Diskaun diberi ini adalah belanja. Apabila belanja berlaku, memang kita akan debitkan dia. Jadi, sama juga, sepatutnya jawapan untuk urus niaga ini adalah debit akaun diskaun diberi, kredit akaun belum terima. Jadi, kesilapan terbalik telah berlaku juga.
Kesilapan tidak ketara yang terakhir ialah kesilapan saling mengimbangi. Kesilapan ini adalah berlaku apabila urus niaga yang berbeza telah direkodkan dengan amal yang sama. Sama ada terlebih rekod ataupun terkurang rekod. Apa maksudnya urus niaga yang berbeza dengan amal yang sama pula? Contohnya, kita tengok dua-dua kasut di sini. Kedua-dua kasut ini adalah kasut slipper di mana satu ialah warna biru, satu ialah warna pink. Walaupun dua-dua kasut ini tidak sama, namun saiz dia kamu tengok sama panjang, betul? Itulah maksudnya kasutnya berbeza dengan saiz kasut yang sama. Dan seterusnya, kesilapan saling mengimbangi ini juga maksudnya kesilapan urus niaga yang salah rekod telah diimbangi oleh kesilapan lain. Maksudnya kamu telah buat satu kesilapan, tapi kesilapan ini telah ditutup oleh kesilapan nombor dua. Dua kesilapan kamu lakukan. Satu kesilapan telah ditutup oleh satu kesilapan menyebabkan kamu ingat, oh saya tidak silap. Contoh-contoh kesilapan saling mengimbangi adalah seperti berikut. Iaitu bayaran sewa terlebih rekod sebanyak 100 dalam akaun sewa dan akaun bank. Di mana sewa belanja di debit terlebih 100. Akaun bank sebagai pembayaran berlaku mesti kita kreditkan duit keluar. Jadi bank dikredit juga lebih 100. Contohnya nombor 2, belian dan jualan di mana belian letak di debit, jualan berlaku di kredit telah sama-sama kurang rekod 200. Jadi ini maksudnya dua urus niaga yang tidak sama berbeza sama-sama kurang 200. Di mana debit kurang, kredit pun kurang dan saling membantu mengimbangi sama satu lain. Baiklah murid, sudah siap kita semua jenis maksud kesilapan tidak ketara. Sekarang kita lumuskan sekali lagi maksud-maksud untuk kesilapan tidak ketara ini. Yang pertama, kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Yang itu, urus niaga telah terlupa direkodkan dalam mana-mana buku catatan pertama. Nombor 2, kesilapan komisen iaitu telah direkod dalam akaun yang salah tetapi masih dalam pengelasan akaun yang sama. Kesilapan ini berlainan dengan kesilapan prinsip iaitu merekod di akaun yang salah tetapi pengelasan akaun yang berbeza pula. Iaitu kalau dalam kesilapan komisen, kita masih boleh cakap belanja salah masuk belanja. Tetapi di kesilapan prinsip pula, dia adalah langsung tidak sama punya pengelasan akaun, iaitu belanja telah salah rekod sebagai aset bukan semasa. Untuk kesilapan nombor 4, iaitu kesilapan amal, dia adalah amal dia direkod dengan salah. Contohnya 10 salah tulis sebagai 100. Kesilapan terbalik atau songsang ialah debit salah rekod ke kredit, manakala kredit salah rekod ke dalam debit. Kesilapan terakhir iaitu kesilapan saling mengimbangi ialah dua kesilapan yang saling membantu yang di mana saling membantu mengimbangkan sama satu lain iaitu satu kesilapan di debit, satu kesilapan di kredit untuk urus niaga yang tidak sama tetapi saling bantu mengimbang di mana nampak masih imbang.
Baiklah murid, semua jenis kesilapan tidak ketara telah habis dijelaskan. Sekarang sampailah masanya buat sikit latihan penilaian untuk menguji kefahaman anda terhadap jenis-jenis kesilapan tidak ketara. Masa diberi 5 minit. Dari sekarang, anda cuba jawab latihan yang akan diberikan dalam slide yang seterusnya. Lepas tu kita sama-sama bincangkan jawapan bersama. Sudah bersedia? Mulakan. Okey, anda diberi 5 minit untuk jawab 6 soalan penilaian jenis-jenis kesilapan tidak ketara. 5 minit mula dari sekarang.
Okey, 5 minit sudah tamat. Marilah kita tengok jawapan untuk penilaian tadi. Soalan nombor 1, membeli perabot bernilai RM200 telah didebit dalam akaun belian. Apabila kita beri barang niaga, akaun yang kita sedia adalah belian. Manakala apabila kita beri perabot, apa yang kita dapat itu adalah perabot sebagai aset. Jadi, akaun yang sesuai disedia adalah perabot. Jadi, soalan di sini adalah beri perabot salah rekod sebagai beli barang niaga. Kesilapan yang sesuai digunakan untuk soalan di sini adalah kesilapan prinsip, iaitu beli perabot iaitu aset, salah rekod dalam berian barang niaga sebagai belanja. Soalan nombor 2, pembatalan diskaun diberi RM300 terlupa direkodkan. Untuk kesilapan ini, kata kunci yang dia tunjuk di sini adalah terlupa direkodkan. Jumpa sahaja terlupa direkodkan ataupun tidak direkod di mana-mana buku, memanglah dia adalah kesilapan ketinggalan satu urus niaga, iaitu langsung tidak direkodkan. Untuk soalan nombor 3, simpanan tetap dan pinjaman telah terlebih rekod sebanyak RM600. Simpanan tetap adalah aset, pinjaman adalah liability, di mana satu adalah aset letak di debit, satu ialah liability letak di kredit, di mana dua tempat, satu debit, satu kredit, sama-sama lebih RM600. Ini maksudnya berlakunya kesilapan saling mengimbangi, iaitu dua urus niaga yang berlainan telah berlaku kesilapan yang sama dan saling membantu untuk mengimbangi debit dan kredit sekaligus. Soalan 4, belian RM500 secara kredit daripada syarikat Babalia Berhad telah direkod sebagai syarikat Babalia Sendirian Berhad. Untuk soalan ini, jawapannya adalah kesilapan komisen, sebab dia adalah salah nama akaun belum bayar kepada nama lain. Jadi dia masih dalam pengelasan akaun yang sama. Okay? So, itulah jawapan dia. Untuk soalan nombor 5, bayaran kadar bayaran RM700 telah direkod sebagai RM70 dalam buku tunai dan di buku ke ledger. Untuk soalan di sini, dia telah salah rekod RM700 sebagai RM70. Jadi, amount yang dia ditulis adalah salah. Kesilapan amount telah berlaku. Nombor 6, ambilan tunai RM800 telah direkod dalam bahagian debit buku tunai. Kita tahu apabila tunai diambil, duit adalah keluar dari kedai saya dan sepatutnya rekod di buku tunai bahagian kredit. Jadi, kesilapan yang berlaku di sini adalah kesilapan terbalik. Yang itu, dia telah salah merekodkan buku tunai kredit jadi debit. So, terbaliklah berlaku. Sekarang kita masuk topik yang nombor 2, iaitu pembetulan untuk kesilapan tidak ketara. Sekarang kita mula dengan pembetulan kesilapan bagi kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Cara membuat pembetulan kesilapan bagi kesilapan ini ialah rekodkan urus niaga yang tertinggal itu dalam akaun yang betul. Sebagai contoh, cikgu telah minta semua murid keluarkan
buku teks prinsip perakaunan dan letak di atas meja. Tadi saya pergi ke tandas dan tidak dengar. Lepas balik, saya tengok, semua kawan telah keluarkan buku dan letak di atas meja sudah. Mesti saya tertinggal mesej daripada cikgu tadi semasa saya pergi tandas. Jadi, untuk membetulkan kesilapan ini, saya cepat-cepat keluarkan buku saya dan letak di atas meja. Contoh kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Pemilik membawa masuk perabot bernilai RM100 untuk kegunaan perniagaan, tetapi tidak direkod dalam mana-mana buku. Jumlah sahaja tidak direkodkan, ini memang maksudnya berlakunya kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Untuk cara membetulkan kesilapan ketinggalan ini, kita hanya perlu rekod balik apa yang lupa buat. Okey, kita tengok balik kepada soalan. Pemilik telah membawa masuk. Jumlah sahaja perkataan membawa masuk, maksudnya ada modal tambahan telah dilaporkan oleh pemilik. Jadi, akaun yang sepatut kita sediakan adalah modal. Seterusnya, apa yang dibawa masuk adalah perabot. Maksudnya, kita telah tapak perabot baru daripada pemilik. Dan cara kita tapak perabot ini adalah baru dibawa masuk, baru dilapor oleh pemilik yang akan direkod sebagai modal. So, apabila kita rekodkannya ke dalam jenaan, jawapan dia adalah debit perabot 100, kredit modal 100 juga. Yang itu apa yang tertinggal, kita rekod balik sajalah. Yang itu tapak perabot di debit, hutang kepada pemilik sebagai ekuiti pemilik berdampak di kredit. Kesilapan komisen telah dibetulkan dengan cara membatalkan akaun yang salah dan merekod dalam akaun yang betul. Apa yang salah itu kita batalkan dan pindahkan ke dalam akaun yang lawan dan rekodkan akaun yang betul dalam tempat yang tepat untuk dia. Contohnya, sepatutnya kita debit A tapi salah debit ke B, kita akan kreditkan B dan letak balik debit A yang betul. Contoh kesilapan komisen. Jualan RM800 secara kredit kepada syarikat S telah direkod sebagai syarikat S. Dari kesilapan di sini, kita nampak dengan jelasnya masalahnya berlaku di nama perniagaan. Apabila nama syarikat S tersalah tulis kepada syarikat S, dia adalah salah dari segi pengelasan akaun yang sama, iaitu dari akaun belum terima S tulis ke akaun belum terima S. Jawapan yang betul untuk urus niaga ini adalah debit syarikat S kredit jualan, iaitu akaun belum terima telah bertambah hutang di debit dan jualan barang keluar di kredit. Dan kesilapan yang seterusnya telah dia buat adalah dia salah tulis kepada syarikat S. Jadi, kita mesti kena pasti tempat kedudukan yang dia buat silap, baru dapat kita membetulkannya. Iaitu debit syarikat S tersilap tulis S. Jadi apabila kita mau betulkannya, senang sahaja. Suruh yang syarikat S yang salah keluar dan debit letak balik syarikat S yang betul. So, akhirnya jadi jawapannya akan jadi
debit syarikat S yang betul dan kredit syarikat S yang salah untuk tolakkan dia keluar. Sekarang kita tengok satu lagi contoh kesilapan komisen. Diskaun diterima RM200, tersalah rekod sebagai komisen diterima. Ini merupakan kesilapan komisen kerana kedua-dua diskaun diterima dan komisen diterima adalah terletak di bawah kategori yang sama, iaitu kedua-dua ialah hasil. Okey, sekarang kita tetapkan akaun-akaun yang betul dan silap telah berlaku untuk urus niaga ini. Akaun yang sepatutnya disediakan adalah diskaun diterima. Namun, ia telah tersilap rekod sebagai komisen diterima. Langkah yang seterusnya adalah kita mesti tahu kesilapan ini berlaku di kedudukan mana, iaitu debit atau kredit. Kita sudah tahu kedua-dua diskaun diterima dan komisen diterima ini adalah hasil. Jadi, apabila hasil berlaku, biasanya kita akan rekodkannya ke dalam bahagian kredit. Jadi, dengan ini kita sudah tahu sepatutnya akaun yang dikredit adalah diskaun diterima. Berikut adalah jawapannya, sepatutnya yang kreditkan diskaun diterima yang betul dan kita akan letakkan komisen diterima yang salah kredit itu ke bahagian debit. Akhirnya kita dapat jawapan debit komisen diterima, kredit diskaun diterima. Ingatkan, kenal pasti kedudukan debit atau kredit akaun yang betul adalah sangat penting untuk membuat pembetulan kesilapan. Cara membetulkan kesilapan prinsip adalah sama dengan kesilapan komisen, iaitu membatalkan akaun yang salah dan rekod dalam akaun yang betul. Apa yang salah itu kita akan masuk dalam akaun yang pertentangan, iaitu kalau salah debit, kita buang keluar ke kredit dan masuk yang betul di bahagian debit. Ataupun salah kredit, kita akan letakkan dia di debit dan letak balik yang betul di bahagian kredit. Contoh kesilapan prinsip. Belanja membaiki kenderaan RM3,000 telah direkod sebagai akaun kenderaan. Menurut kesilapan di sini, akaun yang sepatut disediakan adalah akaun belanja membaiki kenderaan, namun ia telah salah direkod sebagai akaun kenderaan sebagai aset bukan semasa. Apabila belanja salah rekod sebagai aset bukan semasa, maksudnya berlakunya kesilapan merekod di pengelasan akaun yang berbeza. Itulah dipanggil kesilapan prinsip. Sebelum kita membuat pembetulan untuk kesilapan ini, kita mesti tahu manakah tempat kedudukan yang sepatutnya berlakunya kesilapan ini, barulah dapat kita betulkan dia untuk masuk akaun yang tepat. Belanja. Memanglah kita rekod dia di debit apabila bertambah, iaitu contohnya belanja membaiki kenderaan berlaku apabila kita terima perkhidmatan membaiki kenderaan. Jadi terima dapat perkhidmatan memang kita akan debitkan dia. Jadi kedudukan yang bermasalah di sini adalah debit. Iaitu sepatutnya debit belanja membaiki kenderaan telah kita debit kenderaan. Kita sudah tahu tempat duduk dia, yang debit itulah yang bermasalah. Sekarang kena tolong dia buat pembetulan yang betul, iaitu suruh
kenderaannya salah debit, hantar ke bahagian kredit dan debit letak balik akaun yang betul. Yang itu, debit belanja membaiki kenderaan dan kredit kenderaan. Ingat, kita mesti tahu manakah tempat yang bermasalah, baru dapat kita tolong dia betulkan dia. Iaitu, belanja membaiki kenderaan berlaku mesti letak di debit. So, apabila dia telah salah debit oleh kenderaan, baru kita akan move kenderaan pergi kredit dan debit letak balik akaun yang betul, iaitu belanja membaiki kenderaan. Cara untuk membetulkan kesilapan amal ada dua, iaitu untuk amal yang terlebih rekod, cara kita membetulkannya adalah merekodkan perbezaan amal dia di bahagian yang bertentangan dengan akaun tersebut dengan harap boleh tolakkan dia keluar. Terlebih tolak dengan rekod di bahagian yang bertentangan. Iaitu debit terlalu banyak, kita kreditkan. Kalau kredit terlalu banyak kita debitkan dia lah. Dan untuk kesilapan amal yang nombor 2 adalah jenis amal terkurang rekod. Contohnya 10,000 tulis 1,000 sahaja. Terlalu kurang direkodkan. Cara untuk membetulkan kesilapan amal terkurang rekod adalah merekodkan perbezaan amal dia di bahagian yang sama dalam akaun tersebut untuk tujuan tambah balik apa yang terkurang. Contohnya, saya mau debit RM10, tetapi terkurang rekod RM1. Debit 10, kamu tulis debit 1 Itu maksudnya debit kamu kurang RM9. Jadi apa yang kita boleh buat? Debit balik RM9 itu supaya 1 campur 9 yang kurang, kita akan dapat 10 balik. Contoh kesilapan amal, membeli komputer bernilai 1,800 secara kredit daripada syarikat ABC telah direkod sebagai 1,080. Jawapan yang betul untuk membeli komputer bernilai 1,800 secara kredit adalah debit alatan pejabat 1,008. Iaitu kita tapak komputer baru tapak debit alatan pejabat. Dan kredit syarikat ABC sebab kita beli belum bayar hutang kepada orang lain. Di mana akaun belum bayar adalah liability. Liability bertambah, kita mesti rekod di bahagian kredit. Namun, dia telah salah rekod sebagai debit alatan pejabat 1,080. Kredit syarikat ABC 1,080. Ini maksudnya kita punya amal telah terkurang rekod. Apabila sesuatu amal terkurang rekod, kita kena tolong betulkan dengan cara tambah balik yang terlalu kurang. Iaitu 1,080 kena tambah balik 720 di debit. Dan sama juga kredit itu kurang tambah baliklah. Akhirnya jawapan yang ditunjukkan adalah debit alatan pejabat yang terkurang 720 dan kredit balik syarikat ABC-nya terkurang 720. Iaitu apa yang telah diberitahu sebelum ini, kalau amal itu terkurang rekod, kita tambah balik di akaun yang sama. Iaitu kalau debit kurang, debit baliklah. Kredit kurang, kredit lagi lah. Sekarang kita tengok satu contoh lagi untuk kesilapan amal. Pembayaran sewa 1,000 tersirat rekod sebagai 10,000 dalam buku tunai dan dipindah ke ledger.
Ini maksudnya debit, kredit, dua-dua salah tulis 10.000 sudah. Sebab dia sudah rekod dalam buku tunai dan ledger. Okey. Kita tengok pembayaran sewa 1,000 yang sepatutnya direkod adalah kita telah tapak perkhidmatan sewa iaitu tapak kedai untuk digunakan. Dan wang akan dibayar keluar. Jadi, catatan buku yang tepat untuk pembayaran sewa 1,000 adalah debit sewa, kredit bank RM1,000. Namun dia salah rekod, telah rekod sebagai 10,000. Kedua-dua debit dan kredit rekod di akaun yang betul tetapi dengan amount yang salah, iaitu terlebih rekodkan. Apabila terlebih rekod, cara untuk membetulkan dia, tolak dia keluarlah. Iaitu debit terlalu banyak, suruh dia keluar. Yang keluar terlalu banyak, tapak balik, ambil balik. So, apabila kita mahu membetulkan kesilapan terlebih rekod, senang sahaja kita rekod di akaun yang pertentangan. Iaitu debit terlalu banyak, kita kredit keluar. Yang kredit keluar terlalu banyak, kita debit balik. Jadi jawapan akhirnya masuk ke jenaan adalah debit bank kredit sewa 9,000 yang terlalu banyak. Cara untuk membetulkan kesilapan terbalik ialah merekodkannya di bahagian yang bertentangan. Sebagai contoh, salah debit kita rekodkan dia ke bahagian kredit. Yang salah kredit pula kita rekodnya ke tempat debit. Pastikan apabila kamu buat pembetulan kesilapan terbalik, kamu mesti menggandakan nilai amount tersebut. Iaitu tarak dengan 2. Marilah kita dengar satu cerita pendek untuk tahu mengapa kita perlu menggandakan nilai tersebut apabila membetulkan kesilapan terbalik. Kita tengok dua kanak-kanak kecil ini, iaitu dipanggil Amy dan Peter. Okey, ceritanya mula dengan pada satu hari, Peter telah pinjamkan satu pensel daripada Amy. Lepas habis guna, dia mahu memulangkan pen itu kepada Amy. Tetapi apabila dia bersempan dengan Amy, dia telah terambil satu lagi batang pensel daripada Amy. Lepas tu dia terus balik rumah. Sampai rumah, buka beg sekolah, tengok. Ayo, pensel yang mau dipulangkan lupa. Dan terambil satu batang lagi. Mau pulang balik, pulang keluar pensel itu. Tetapi tersalah ambil satu baru. Mau keluar, tapi salah masuk lagi. Jadi, kesilapan terbalik ini maksudnya mau keluar pensel balik ke Amy, tapi salah ambil tapak lagi satu pensel baru. Itulah contoh kesilapan terbalik di mana apabila kita mau betulkan kesilapan ini, esok hari Peter mesti pulangkan 2 badan pensel kepada Amy untuk membetulkan kesilapan yang dilakukan oleh Peter semalam. Okey, cikgu harap kamu boleh faham mengapa kita mesti menggandakan nilai amal apabila membetulkan kesilapan terbalik. Contoh kesilapan terbalik. Diskaun diberi RM200 telah didebit dalam akaun belum terima dan dikredit dalam akaun diskaun diberi. Seperti berikut.
Diskaun diberi sebagai belanja berlaku sepatutnya direkod di bahagian debit, manakala akaun belum terima menemui diskaun diberi, dia akan menyebabkan hutang dia ditolak. Aset ditolak memang kita akan rekod di bahagian kredit. Jadi jawapan yang tepat sepatutnya apabila berlakunya diskaun diberi ialah debit diskaun diberi, kredit akaun belum terima. Tengok, dia punya jawapan memang terbalik, betul? Yang debit salah rekod ke kredit, yang kredit pula salah rekod ke debit. Inilah dipanggil kesilapan terbalik. Jadi, ingatkan sekali lagi, apabila kesilapan terbalik berlaku, sepatutnya kita betulkan dia dengan amal yang berganda. Darab 2, yang itu debit diskaun diberi 400, kredit akaun belum terima 400. Cara membetulkan kesilapan saling mengimbangi ada 2. Nombor 1, untuk kesilapan terkurang rekod, kita akan betulkan dia dengan merekod di bahagian akaun yang sama untuk ditambahkan. Sebagai contoh, debit kurang RM1, kita debit balik RM1 itulah. Kalau kredit kurang RM1, kita akan kredit satu yang hilang itu untuk tambah balik. Bagi jenis kesilapan saling mengimbangi nombor 2, iaitu apabila terlebih rekod telah berlaku, kita akan cuba betulkan dia dengan rekod di bahagian akaun yang bertentangan untuk ditolakkan. Iaitu, kalau debit terlalu banyak, kita akan kreditkannya. Bagi kredit yang terlalu banyak, kita akan debit balik. Contoh kesilapan saling mengimbangi. Bayaran sewa terlebih rekod sebanyak RM100 dalam akaun sewa dan akaun bank. Sewa sebagai belanja berlaku, kita akan rekod di bahagian debit. Bayaran sewa maksudnya wang dibayar keluar di kredit. Jadi, rekod catatan buku untuk urus niaga ini adalah debit sewa dan kredit bank. Apabila sewa dan bank sama-sama lebih rekod RM100, dia akan menunjukkan debit sewa lebih 100, kredit bank juga lebih 100. Di mana dua-dua belah debit dan kredit sama-sama lebih dan kesilapan ini masih saling mengimbangi. Cara untuk membetulkan kesilapan ini adalah apa yang kita rekod terlebih itu, kita kena tolakkan dia keluar. Iaitu, dua-dua belah debit dan kredit kena tolak 100 yang terlebih rekod. Dan cara untuk membetulkan dia ke dalam jurnal am adalah, ingat, terbalikkan akaun untuk tolak yang nombor terlebih rekod itu. Jawapan untuk urus niaga ini adalah debit bank 100 yang lebih itu dan kredit sewa yang lebih 100. Contoh kesilapan saling mengimbangi yang nombor 2, belian dan jualan masing-masing terkurang rekod sebanyak RM200. Kita mesti tahu belian tapak barang adalah rekod di bahagian debit. Manakala jualan adalah jual barang keluar, kita akan rekod di bahagian kredit. Jadi, apabila dia cakap belian dan jualan sama-sama kurang rekod, dia akan menunjukkan debit belian kurang RM200 dan kredit jualan kurang RM200.
Cara untuk membetulkan dia adalah yang terkurang itu kita tambah baliklah. Yaitu debit kurang, tambah balik debitlah 200. Kredit yang kurang 200, tambah balik di bahagian kredit 200. Jadi inilah jawapannya, yaitu kita akan debit balik belian yang kurang 200 dan kredit balik jualan yang kurang punya 200. Okey, murid-murid, kita sudah siap dengan perbincangan 6 jenis kesilapan tidak ketara itu. Macam mana kita buatkan pembetulan dalam jurnal Am. Jadi, sekarang kita buat beberapa soalan sebagai latihan penilaian untuk uji sama ada anda sudah menguasai cara-cara pembetulan kesilapan tidak ketara atau tidak. Anda diberi 10 minit untuk jawab 6 soalan penilaian ini dengan jurnal Am. 10 minit mula dari sekarang.
Oke, sebelum ini sudah tamat. Sekarang kita bersama bincangkan jawapan untuk soalan penilaian tadi. Soalan 1, memberi perabot bernilai RM200 telah didebit dalam akaun belian. Untuk soalan ini, akaun yang sepatut didebit adalah perabot sebab kita beri perabot adalah tapak perabot. Namun dia salah debit ke belian. Jadi cara untuk membuat pembetulan ialah debit semula perabotnya betul tetapi kreditkan beliannya tidak perlukan. Soalan nombor 2, pembatalan diskaun diberi RM300 terlupa direkodkan. Kalau lupa, kamu tolong dia lakukanlah. Yang itu, kita akan debit semula akaun belum terima kerana apabila kita pembatalan diskaun diberi, maksudnya diskaun yang sebelum ini potong hutang akaun belum terima tidak berjaya. Jadi kita kena tambah balik hutangnya. Lepas tu, kreditkan diskaun diberi bermaksudnya pembatalan iaitu tolak diskaun diberi keluar. Soalan nombor 3, simpanan tetap dan pinjaman telah terlebih rekod sebanyak RM600. Di sini, simpanan tetap adalah aset semasa yang letak di debit, manakala pinjaman adalah liability letak di kredit. Apabila debit punya simpanan tetap terlebih, kredit punya pinjaman pun terlebih, cara buat pembetulan undangnya adalah terbalikkan dia untuk tolak dia keluar. Maksudnya, debit terlalu banyak, kita kredit keluar. Kredit terlalu banyak, kita debit balik. Jadi jawapannya adalah debit pinjaman, kredit simpanan tetap. Untuk soalan 4, belian RM500 secara kredit daripada syarikat Bavaria Berhad telah salah rekod sebagai syarikat Bavaria Sendirian Berhad. Yang betul kita mesti kredit syarikat Bavaria Berhad sebabnya kita beri dari syarikat Bavaria Berhad iaitu debit belian kredit akaun belum bayar syarikat Bavaria Berhad. Tapi dia salah masuk kepada syarikat Bavaria Sendirian Berhad. Cara untuk betulkannya adalah yang betul mesti kita kredit syarikat Bavaria Berhad, lepas tu debit apa yang salah dikreditkan semula. Soalan nombor 5, bayaran kadar bayaran RM700 telah direkod sebagai 70 dalam buku tunai dan di buku ledger. Ini maksudnya jawapan yang sepatutnya ialah debit kadar bayaran RM700, kredit bank sebab kita bayar duit mah. Namun dia salah tulis sebagai RM70 sahaja. Maksudnya dia salah debit kadar bayaran 70, kredit bank 70 sahaja. Di sini kita nampak dengan jelasnya kedua-dua debit dan kredit terlalu kurang RM630. Jadi cara untuk membuat pembetulan adalah tambah balik dengan debit apa yang terkurang RM630 sahaja di akaun yang sama. Soalan 6, ambilan tunai RM800 telah direkod dalam bahagian debit buku tunai. Ambil tunai sepatutnya tunai dikeluarkan dari kedai mesti letak di buku tunai debit. Inilah sepatutnya yang kena direkodkan. Jadi, di sini berlakunya kesilapan terbalik. Dan apabila kesilapan terbalik berlaku, cara pembetulan terbalik lagi lah kita. Yang itu, debit ambilan yang sebenarnya mesti didebitkan dan kredit tunai keluar. Dan kamu tengok amal yang cikgu rekodkan,
iaitu 1,600. Jangan lupa untuk kesilapan terbalik, cara pembetulan adalah terbalik dengan amal yang double. Sekarang mulanya sesi ambil gambar untuk beberapa soalan latihan penilaian di mana kamu boleh siapkan latihan ini dan bincangkan jawapan bersama dengan guru prinsip berakal nanti sekolah anda. Iaitu soalan SPM 2016. Soalan SPM 2017. Soalan SPM 2019. Baiklah, murid-murid, sampai sini sahaja pembelajaran kita. Cikgu harap kamu semua dapat belajar dan ambil iktibar daripada apa yang kita belajar hari ini. Sekian, terima kasih.